قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Tuan Imam AJK Surau yang dikasihi kepada semua ayah-ayah dan ibu-ibu dan adik-adik kakak. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberi peluang dan kesempatan kita merasai di antara 10 malam Ramadan yang terakhir. Semalam bila kita tanya adakah kita boleh memastikan pada hari ini kita boleh ada pada malam ini, maka tidak semua orang boleh jawab. Semua orang boleh memastikan adakah malam kita berada di dalam surau ini seperti mana semalam. Walaupun ditanya kepada malaikat maut sekalipun yang hanya tugasnya menarik nyawa-nyawa yang disuruh oleh Allah, maka dia sendiri pun tak dapat pastikan dia bila ditarik, bila nyawanya terhenti. Maka di situ alhamdulillah, bila mana kita fikir sejenak, kita rasa syukur di atas kenikmatan yang Allah Taala beri. Tambahan lagi bila mana Allah Taala beri iman dan Islam terhadap kita. Kita ni semua bila kita belajar dalam Usuluddin, kita ni semua segala yang harus dinamakan kemungkinan. Maka segala kemungkinan yang Allah Ta'ala, kejadian yang Allah Ta'ala pilih sama ada nak jadi tak jadi. Bila mana Allah Ta'ala kita tengok tilik diri kita, tilik sekalian alam, maka ada dengan musyahadah yang disaksikan oleh mata kita. Maka bila ada, itulah dalil tanda Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala pilih kita. Apatah lagi Allah Ta'ala pilih kita jadi manusia lain daripada binatang-binatang dan ataupun benda-benda yang kekal. Itu pertama. Bila ditilik lagi, Allah Ta'ala pilih pula kita berada dalam keluarga ataupun dalam beragama Islam. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita dah masuk di antara 10 malam terakhir. 2 malam lah, malam kedua. Jadi bila kita fikir Ramadan ni, apa arti Ramadan? Kita tak perlu bahaskan. Belumnya kita maksudnya awal Ramadan kita dibahaskan. Sebab apa dinamakan Ramadan? Ramadan, ulama membahaskan diambil perkataan Ramadan itu Ramadan nahar atau Ramadan membakar. Benarnya Allah Ta'ala jadikan Ramadan di kalangan umat Islam di akhir zaman ini adalah Allah Ta'ala menganugerahkan kelebihan pada umat Nabi Muhammad ini adalah untuk membersihkan segala kesalahan dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Sebab itu diambil pada Ramadan, iaitu membakar, ataupun disebut, kalau disebut dalam kamus Al-Marbawi, Ramadan nahar, panas di siang hari. Membakar iaitu apa maksud membakar? Iaitu membakar segala kejahatan ataupun kemungkaran, kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka ada pembersihan di dalam tahunan. Setiap tahun Allah Ta'ala jadi ada satu hari, satu bulan yang Allah Ta'ala anugerahkan kita. Maka bila datangnya Ramadan, maka bulan Ramadan inilah, bila mana datangnya Ramadan, maka Ramadan inilah kita gunakan masa dan peluang bila mana Allah Ta'ala anugerahkan kita untuk kita buat segala amalan dan segala ibadah supaya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebab itulah disebut bila mana kita buat dengan pengharapan supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita dengan penuh keimanan, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita yang sebelum dan selepas. Takkan kita tak tahu lagi benda apa yang kita buat. Kita ni banyak dosa. Kalau kita kaji diri kita, kita sendiri yang tahu dosa kita. Maka sebab itulah bila mana tu imam, kalau kita tengok tu imam bila sembahyang akan disebut setiap 2 rakaat atau 4 rakaat, tu imam akan baca Allahumma
bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahim. Maka sebab apa dibaca doa itu? Itulah anjuran doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita selalu amalkan doa tersebut. Nah, selalu amalkan. Sebab di situ disebut dalam doa tersebut berkenaan afwa. Afwa berbeza dengan fir. Allahumma ighfar. Nah, berbeza dengan afu dengan ighfar. Apa perbezaan? Maka ulama membahaskan afuun kemaafan, ighfar minta maaf. Sebab itu kalau Nabi sebut di antara banyak di antara doa, maka doa Nabi anjurkan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Maka afu itu kemaafan. Kemaafan ulama menyebut kemaafan itu kalaulah maghfirah adalah dosa yang Allah Taala mengampunkan dosa yang dilakukan, tetapi dosa itu masih didaftarkan di dalam kitab, dalam lauh mahfuz. Itu maghfirah. Dan maghfirah adalah dosa yang kita lakukan, dan tetapi pada hari penghakiman Allah masih menyatakan catatan yang dilakukan oleh kita. Tapi keampunan Allah Ta'ala ampunkan. Itu maghfirah. Allahumma ghfirli zunubi. Ya Allah, ampunlah dosa. Tapi Allah Ta'ala akan mengampunkan. Tapi catatan doa, catatan yang tersirat yang kita pernah lakukan akan dinyatakan di akhirat. Tapi akan dimaafkan. Adapun afun disebut para ulama adalah Allah Ta'ala memaafkan segala dosa, yang mana dosa itu seolah-olah tak ada dah di dalam catatan Allah Ta'ala. Bila kita berhadapan di padang mahsyar, maka dosa yang kita lakukan Allah Ta'ala tak zahirkan. Itu kelebihan pada doa tersebut. Macam kita lah, kalau kita nak minta maaf pada orang, kadang-kadang orang yang hati dia suka memaafkan, tak perlu kita nak minta maaf. Sebab tu Nabi suruh kita maafkan orang, jangan tunggu orang minta maaf pada kita. Bila kita seseorang tu bila memaafkan seseorang, maka dia tak akan tunggu orang tu minta maaf, dan dia tak akan sebut kesalahan yang kita pernah lakukan pada dia. Kalau kita nak minta maaf, tak apalah, maafkan segala. Adapun kemaafan, bila kita sebut, kita minta maaf, dia akan sebut juga, yang ni macam-macam buat aku, anulah inilah kesalahan. Lalas sekali dia akan tak apa, maaf. Dia tak akan hukum. Itu maghfirah, ampunan kita sesama. Adapun Allah Ta'ala, maka lebih lagi lah besar pengampunan Allah Ta'ala. Maka kita kena ada zon sangka yang baik. Moga-moga dosa yang pernah kita lakukan, besar manapun, lain daripada syirik, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Tak mustahil. Maka selalulah berdoa, minta ampun, minta keampunan, semoga Allah Ta'ala mengampunkan. Dan di antara bila mana masuknya Ramadan, maka ulama membahaskan di antara perkara-perkara yang mana yang boleh merosakkan amalan ataupun Ramadan kita. Kita bila masuk, kita kena perlu jaga, bukan semata-mata ibadah yang kita buat saja, tapi kita perlu memastikan adakah perkara yang kita buat ni boleh membatalkan ataupun merosakkan amalan kita. Itu kita perlu jaga. Maka ulama membahaskan di antara perkara, 5 perkara yang boleh merosakkan amalan dan mengibar segala ibadah kebaikan kita di bulan Ramadan. Apatah lagi kita di penghujung di antara Allah Ta'ala nak membebaskan kita daripada siksa api neraka. Maka kita perlu memastikan, kata ulama, pertama kita perlu memastikan ibadah kita jangan ibadah tanpa ilmu. Ibadah kita perlu kena ada ilmu. Jangan semata-mata ibadah orang. Ibadah bila mana tidak ada ilmu, maka Umar bin Abdul Aziz berpesan pada kita. Dia kata, "Man 'abdallah bi ghairi 'ilmi kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Dia kata siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu, maka dia akan membuat banyak kerosakan daripada
mendatangkan kebaikan. Buatlah banyak ilmu tapi tak ada kebaikan. Sebab tak ada ilmu tu. Apatah lagi berkenaan dengan ilmu tauhid yang sangat dititik beratkan. Agama kita di antara ilmu yang fardu ain yang perlu kita belajar, bukan semata-mata kita belajar benda yang ilmu fardu ain penting dalam kehidupan kita. Apa ilmu yang fardu ain? Iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ilmu fardu ain. Maka perlu kita ambil masa dan peluang dalam bulan Ramadan ni, bukan semata-mata kita bertadarus, berqiyamul lail, tapi bila masa diberi peluang, kalau orang tajak kita dua pilihan, sama ada kita nak bertadarus ataupun kita nak menuntut ilmu, maka terlebih utama kita menghadiri majlis menuntut ilmu. Sebab apa? Itu yang paling penting. Sebab itulah nak jaga segala ibadah kita. Sebab itulah dicontohkan bila mana Nabi datang 1-2 golongan, satu kumpulan, dua kumpulan. Ada kumpulan yang bertadarus dan satu kumpulan lagi sedang membahaskan tentang puasa. Maka Nabi menyebut dua kumpulan ni baik dua-dua. Bukan Nabi nak kata Nabi tak baik, ni baik tak? Dua-dua baik. Maka Nabi kata hak terlebih baik adalah golongan atau kumpulan yang membahaskan tentang penting. Apatah lagi tauhid Allah. Lalu kita tengok zaman payah orang kata tauhid. Sebab tu disebut ulama sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama bila mana kita beragama Islam, penting sekali kita kena kenal Allah Taala. Kenal Allah Taala bukan kita kenal macam diri kita. Diri seseorang boleh kita kenal. Adapun Allah Taala ni kita kena kenal keadaan apa? Kena kenal sifat, segala sifat yang wajib pada dia. Itu kena kenal. Kalau kita lah nak pergi kerja orang, takkan main kerja saja. Tak kenal toki main buat kerja. Jadi walaupun kita kata kedai makan sekali pun main baju hayam, main masak, toki tak kenal buat kerja letih, penat-penat balik hari, main hari, balik hari, main hari. Dah kali sampai bulan nak minta gaji. Agak-agak tuan nak bagi gaji je. Hang apa? Minta apa? Kita tak ada. Maka begitu juga amalan kita bila kita buat, maka kita perlu kenal Tuhan. Kalau saya dulu mengaji dengan Tuan Saleh, dia tanya, hang kenal Tuhan tak? Berapa kali hang jumpa Tuhan? Orang nak jawab tak jumpa. Kenal Tuhan. Berapa kali jumpa? Kata, kenal jumpa. Tak tahu jumpa. Duk tak ada jumpa. Macam mana kenal Tuhan? Kata berapa kali jumpa? Tak tahu, mak ayah aku kata ada. Maka bila mana kita sebut mak ayah aku ada, maka ulama membahaskan dua di antara tak hukum kafir. Maka kalau pun kata ulama tak hukum kafir, orang tu masih dihukum dosa besar sepanjang mana dia tak belajar kenal Tuhan. Bukan kita kenal Tuhan, kita kenal diri keadaan Tuhan, tapi kita kenal zat yang wajib bagi sifat bagi dia. Itu yang kita kenal. Maka itu yang paling penting. Begitu juga amalan-amalan ibadah kita, puasa kita hari-hari. Maka kita perlu belajar tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, hukum-hukum puasa, perkara yang makruh, perkara yang diberi rukhsah dan sebagainya. Perlu kita belajar. Kadang-kadang kita nak puasa, kadang-kadang kita tahu Allah lupa nak niat malam. Lupa nak niat malam. Kita pula tak niat malam untuk taklid pada pendapat Imam Malik supaya boleh diniatkan sepanjang sebulan. Bila kita tak niat malam, di siang hari kita tahu Allah, aku tak ada niat malam, jadi aku tak puasa ni, kita pergi gagah juga pergi makan macam biasa. Sedangkan disebut ulama fiqh, walaupun kita tak dapat niat semalam pun, walaupun kita tak niat untuk sebulan, maka keesokan harinya walaupun tak dikira kita puasa, masih lagi kita wajib menahan diri daripada makan seperti mana orang puasa. Cumanya tak dikira hari itu puasa, tapi tetap kita wajib menahan seperti mana orang puasa. Sebab apa hal lupa? Itulah. Itu keharusan hukum dari kita. Banyak lagi lah berkaitan dengan puasa, itu kita perlu belajar. Kalau di sini, kalau di saya di Pondok Wadi Anas tu ada pengajian pondok warga. Alhamdulillah, sepanjang Ramadan ni, mula awal Ramadan, pengajian sepanjang hari. Dan pengajian tu daripada mula lepas subuh, pengajian hadis 40 akhir zaman, mengaji pula lepas pukul 9 sampai pukul 11. Tuk-tuk je bukan orang muda tu, pakai tokat 4, tokat 3. 4 kaki, 6 kaki. Nak jalan main-main, tapi alhamdulillah istiqamah daripada dalam mengaji.
mengaji tauhid sampai pukul 9 sampai 10 pula mengaji fiqh, dan disambung pula kuliah duha. Ada program kuliah duha, kuliah pengajian pukul 3 jemput. Lepas tu asar berkenaan adat puasa. Lepas tu malam bertadarus, dan 10 malam terakhir ni insya-Allah program kami berjalan seperti biasa, iaitu jam 10 malam. Saya pada pukul 4 semua sampai. Alhamdulillah. Maka perlu kita mengaji dulu. Ibadah kata apa? Mengaji lepas tu kita buat ibadah. Tu cara. Supaya apa? Supaya tak rosak segala amalan yang kita buat. Dan di antara lagi kata ulama kedua, iaitu kita masih meneruskan maksiat. Bila mana datangnya Ramadan, kita masih meneruskan maksiat yang pernah kita lakukan maksiat sebelum ni. Puasa juga tapi maksiat apa? Tak rasa untuk kita nak berhenti. Kadang-kadang cara kita kata kita nak tahu dia kena ketong lah dia nak. Mai siapa ketong. Dia tahu tak kita ada tahan contoh lah. Kalau kita mengaji fiqh, kalau lah di malam tu kita contoh perkara yang benda yang kita minum boleh memabukkan di siang hari, maka perkara tu haram dan kita tak sah untuk kita puasa. Tapi kalau ada bab fiqh banyak lagi lah. Masih maka kata ulama di antara boleh merosakkan meneruskan maksiat yang mana manusia maksiat kita buat. Tak kita rasa tak untuk kita nak tinggalkan. Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, perkataan dusta, cakap bohong, malah mengamalkannya, lupa lagi, maka Nabi SAW sebut, maka Allah Ta'ala tidak berhajat daripada rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Allah Ta'ala tak akan ambil jawab. Kita puasa hari, puasa niat dah malam, siang duduk buat siap, duduk tahan lapar sampai buka puasa. Maka hari yang kita duduk tahan lapar puasa tu, Allah Ta'ala tak ambil jawab. Allah okay. Maka kita puasa, dan di samping kita puasa, kita kena azam dalam hati kita, puasa yang datang ni, lama-lama di akhir ni, ajak diri kita supaya tinggalkan maksiat. Takut rosak. Sebab itulah disebut oleh Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Dia sebut dalam mafhum ataupun pengertian, puasa bukan hanya kita menahan diri, minum ataupun makan saja. Akan tetapi puasa adalah untuk kita menahan diri daripada perkataan laghu, perkataan rufat. Apabila seorang yang mencela, maka katakanlah kepada seseorang tu, aku inni shaim, aku sedang berpuasa. Kan? Nabi ajak, kalau orang main mengumpat, menyembang kita tentang orang lain, cela orang lain, maka kata minta maaf. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Aku puasa juga, tapi aku suka kata orang, aku tak boleh. Aku kira tak sedap kalau hari tak kata orang, aku nak kata orang. Maka kita tinggalkan apa yang tersebut. Kata aku ni puasa. So apa? Nabi sebenarnya ajar bila puasa ni supaya kita ditinggalkan maksiat yang penuh belum dah. Hang dulu rasakan berlaku ya. Tak apa, Nabi ajar so tinggal. Ikuti. Maka macam tu cara dia. Maka disebutkan kata ulama, laghu itu perkataan yang tak ada maksud ataupun tak ada perkataan yang ada manfaat ataupun faedah. Adapun rufat adalah perkataan yang diistilahkan, perkataan yang jijik. Kalau kita nak kata orang perkataan macam-macam, tak elok di sini. Dalam apa ni biasa. Perkataan kalau kita kata orang kata betul atau orang punya rufat. Dan di antara ketiga, pokoknya saya cakap-cakap tentang pegang bermain asal. Mana je? Sikit. Dan yang ketiga, kata ulama, kita di antara perkara yang boleh merosakkan kita amalan kita, iaitu kita masih kedekut dengan harta kita. Jangan kedekut. Bila sebelum kita pernah kedekut sikit, rasa berat bagi orang. Bila bagi rasa berat, bila bagi rasa berat, kita tak rasa benda tu bila kita bagi rasa tambah. Maka bila mana datangnya Ramadan, kita hanya ajak diri kita supaya kita rasa aku bagi ni akan bertambah kelebihan pada Allah Ta'ala ajak supaya kita ni hilangnya sifat kedekut. Sebenarnya Sayyidina Ali disebut, Nabi SAW kata, sesungguhnya di syurga terdapat kamar-kamar yang mana bahagiannya luarnya terlihat daripada bahagian dalam.
dan bahagian dalam terlihat daripada luar. Maka bila mana dengar je perkataan Nabi, saya Arab Badawi terus dulu. Apa dia Nabi contoh pasal, maka Imam Arab Badawi terus bangun dan tanya kepada Nabi, bagi siapa kamar-kamar yang disebutkan ataupun diperuntukkan oleh diperuntukkan itu ya Rasulullah? Muhammad Dawi bodoh-bodoh pun tanya Nabi. Maka Nabi sebut, yang disediakan untuk orang yang berkata benar dan memberi makan dan sentiasa berpuasa, dan di malamnya dia sentiasa bangun dibangun tengah malam di mana saat manusia sedang tidur. Itulah kamar-kamar yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang beri makan, sentiasa berpuasa dan sebagainya. Itu kelebihan yang Nabi sendiri buat jaminan pada kita. Maka bila datang Ramadan, kita kena banyakkan bersedekah supaya hilang rasa rindu. Sebab itulah kalau kita ni berbelanja walaupun sedikit, maka pahala yang kita bagi, makanan yang kita bagi pada orang, pahala kita akan dapat seperti mana orang itu berpuasa, dan tak mengurangkan langsung sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Itu kelebihan, walaupun sebiji tambah. Kalau dah dicerita, ada disebut saya Imam Malik bila mana dijamu makanan pada dia teriak. Lalu murid dia tanya, sebab apa Imam Malik teriak? Nangis. Dia kata, aku sedih melihat makanan yang banyak di hadapan. Sedangkan amalan pun tak banyak. Nabi ni makanan sedikit tapi amalan dia banyak. Maka rasa sedih. Kita lah ni macam tu. Makanan sampai tak tahu pilih penuh dah pilihan. Dalam makan tak habis. Nafsu tu semangat lebih. Maka kita kena rasa kurangkan makan, walaupun nafsu kita berpeluang untuk makan. Sebab itulah kita di antara kata ulama, kita ni kadang-kadang makan, dari segi makan tu keseronokan, kegembiraan memang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tu biasalah tu. Sebab tu Nabi sebut dua keseronokan bagi orang puasa ni. Pertama, bila mana seorang tu bila berbuka, dia akan rasa keseronokan. Seronok tahan. Bila mana sampai buka puasa, minum air tegak Allah. Seronok masuk nanti, seronok gembira dia buka puasa. Dan keduanya kata Nabi, iaitu keseronokan bila mana berhadapan ataupun beribadah kepada Allah. Itu keseronokan orang yang betul-betul yang beriman bila mana berbuka puasa. Sebab tu Bapa Amirul Zata, iman sahabiah, sahabat-sahabat seperti mana Rabi'atul Adawiyah, bila mana dia puasa, bila dia berbuka puasa dia rasa seronok. Maka orang tanya, tak seronok macam kita kan? Seronok macam kita bila buka puasa kita makan, Allah seronok makan. Maka tak ulama dah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah bukan seronok bila mana dia berbuka dia makan tu, tapi dia seronok bila mana azan maghrib. Dia seronok bila mana dia azan maghrib, dia nak jumpa Allah Ta'ala. Tu iman dia. Maka kita kena praktiskan, zahirkan dalam hati kita supaya kita seronok makan dan juga seronok bila mana kita nak berbuka. Kena rasa seronok. Dan yang keempat, empat kelima, di antaranya puasa tapi tak solat. Tu di antara perkara yang boleh merosakkan. Ada orang puasa dah tahan, pergi sembahyang tak apa. Dia tak apa, orangnya puasa. Benarnya puasa tu sebut juga boleh merosakkan. Merosakkan. Sebab apa dia tak sembahyang? Sebab sembahyang ni adalah tiang agama. Bila tak sembahyang maka ibadah lagi tak dapat apa? Tak ada apa. Itu di antara. Dan disebut oleh Nabi di antara pembatas ataupun kita kata pembatas di antara kita dengan orang kafir ni. Antara kafir banyak sebut non muslim. Kita akan nak sebut ya ayyuhal non muslim, tak sebut. Ustaz kata tak boleh tak. Ada dan sebut kafir kita sebut Nabi sebut. Maka di antara pembatasan di antara orang Islam iaitu sembahyang. Nak membezakan orang Islam ataupun orang kafir iaitu sembahyang. Maka itulah menunjukkan kata sembahyang tu penting. Dan yang kelima akhir sekali iaitu di antara kata ulama solat tarawih kilat. Ulama dah sebut juga kilat buruh tak buruh lah. Tapi kilat ni umpama pada solat tarawih tapi cepat, sehingga akan cepat mana
sehingga kan rukun pun tak sempurna. Tu rukun semayang kadang Fatihah tu baca. Ada orang semayang 20 rakaat 6 minit je tak. Bismillah atau bismillah waladhdallin bunyilah. Bagaimana keadaan tu? Maka sebenarnya walaupun semayang secepat mana pun, sebenarnya hal itu tak adalah merosakkan ibadah kita bila puasa. Semayanglah rukun, tapi bila mana kita semayang tak cukup rukun, tak ada apa, rugi. Maka perlu kita semayang tarawih ni yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, semayang betul-betul semayang. Sebab Nabi sebut di antara sebaik-baik salat ataupun sembahyang, afdhalus salat tulul qunut. Tulul qunut. Sebaik-baik sembahyang adalah orang yang sembahyang lama diri. Kan Nabi kadang-kadang tarawih ada kita dengar sembahyang bukan surah Baqarah. Kita tak mampu nak buat. Kita buat paling-paling sempurna dari segi rukun dan bacaan kita. Dah cukup. Jangan seperti gila macam mana ada golongan-golongan yang buat cepat kan, orang cepat tu. Sebenarnya kita tak serti. Dari segi itu kita fikir, tapi sebenarnya tak ada makna. Itulah di antara perkara, 5 perkara yang perlu kita jaga dalam Ramadan kita. Sekat dulu sebagai tazkirah ya. Adapun nak pengajian lain lah kena pergi mandi lah. Sebagai tazkirah, pesanan peringatan kepada kita, moga-moga peringatan sedikit sebanyak menambahkan keimanan kita, menambahkan ilmu